Buletin Didik 20 Julai bersama saya Fazila Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 16,381 guru pengambilan khas sudah ditempatkan di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi mengisi kekosongan sedia ada. Menterinya, Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, secara keseluruhannya KPM mengumumkan pengambilan khas seramai 18,702 pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG41 secara one-off pada Jun lalu. Bila ada lantikan baru, guru yang tidak berasal dari Sabah dihantar pergi Sabah dan mereka ini memohon untuk perpindahan, bolehkah Menteri menjamin bahawa tempat itu akan diisi segera? Sebab apa yang berlaku selama ini, tempat kosong ini, kekurangan guru yang berlaku di Sabah ini, pasal ada perpindahan yang berlaku begitu kerap. Mereka yang tidak berasal dari Sabah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenapa tidak lantik guru-guru berasal dari Sabah untuk mengajar di Sabah? Terima kasih. Khusus bagi negeri Sabah, seramai 1,653 orang guru yang dilantik melalui ambilan one-off merupakan anak kelahiran Sabah yang terdiri daripada 1,498 guru lantikan tetap dan 155 orang guru lantikan COS. Daripada 1,653 orang guru yang dilantik, seramai 1,221 guru baru telah ditempatkan di sekolah negeri Sabah. Ini melibatkan 1,104 guru lantikan tetap dan 117 orang guru lantikan COS. Tambahnya, urusan lantikan dan penambatan 16,381 guru berkenaan sudah selesai dilaksanakan sepenuhnya oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP. Daripada jumlah itu, seramai 13,770 guru adalah lantikan secara tetap, manakala 2,611 lantikan secara kontrak. 14 pelajar sekolah menengah dan 3 orang guru pembimbing merangkul 3 anugerah dalam pertandingan berprestij peringkat antarabangsa F1 in Schools World Finals 2022. Tim Ecoles 9 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 9 Shah Alam mengungguli 2 anugerah iaitu Best Identity Award dan Pit Display Award. Sementara itu, tim Bitara dari College Genius at Pintar Negara dan College Vocational Sepang meraih anugerah Innovative Thinking Award. Kementerian Pendidikan menerusi laman Facebooknya mengucapkan tahniah dan syabas di atas kejayaan cemerlang pasukan terbabit. Pertandingan ini berlangsung secara hybrid bermula 10 hingga 14 Julai lalu di Silverstone International Conference and Exhibition Centre, United Kingdom. KPM turut berbangga dengan pencapaian tim Propulsa yang merupakan gabungan pasukan dari SMK Bandar Putra Kulai Johor dan Harlan International School Emiriah Arab Bersatu yang telah menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang pertandingan berlangsung. Lagi pencapaian yang membanggakan buat Malaysia. Pasukan negara yang dianggotai oleh 6 peserta berjaya meraih 6 anugerah dalam 63rd International Mathematical Olympiad IMO 2022 yang berlangsung pada 9 hingga 16 Julai lalu di Oslo, Norway. Secara keseluruhannya, pasukan Malaysia telah memenangi 1 pingat emas, 1 pingat perak, 1 pingat gangsa dan 3 hadiah penghargaan. Pencapaian ini menjadikan Malaysia berada di kedudukan ke-44 dalam kalangan 104 negara yang bertanding. IMO ialah pertandingan matematik antarabangsa terbesar di dunia di mana tahun ini berjaya mengumpulkan seramai 589 peserta. Untuk rekod, salah seorang wakil negara merupakan seorang murid sekolah menengah iaitu adik Leia Maisa Maishirin dari Pusat Genius at Pintar Negara. Ini juga menjadikan adik Leia peserta perempuan ketiga dalam pasukan Malaysia sejak tahun 1995. KPM telah menyertai pertandingan IMO sejak tahun 1995 bagi memberi peluang murid bersaing dalam bidang matematik di peringkat antarabangsa dan penyertaan kali ini adalah kali ke-28. Seramai 2,028 pelajar menerima sijil alternatif Sekolah Menengah SASM 2021 baru-baru ini. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Ketua Pengarah Pendidikan, Datuk Nur Zamani Abdul Hamid di Dewan Muzaffar Shah Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk, Kedah.
Pelaksanaan pentaksiran alternatif sekolah menengah PASM adalah langkah signifikan KPM sebagai suatu institusi berwibawa dalam menerajui pentaksiran alternatif di peringkat global khususnya untuk murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Data pentaksiran alternatif dapat memberikan maklumat perkembangan pembelajaran untuk kegunaan murid, guru dan ibu bapa. Ini usaha KPM untuk sentiasa berusaha memantapkan pendidikan bagi MBPK serta dapat memberikan motivasi dan keyakinan bahawa mereka berkebolehan dan berkeupayaan. Pelaksanaan PASM bagi tahun lalu telah memberi manfaat kepada 3,028 orang MBPK di 776 buah sekolah menengah di seluruh negara. Susulan banjir di Baling Kedah baru-baru ini, 73 sukarelawan pasukan bantuan bencana Istana Negara turun padang membantu membersihkan Sekolah Menengah Agama Arab Yayasan Al-Kahriyah di Kupang, Baling. Menerusi perkongsian di Facebook Istana Negara, pasukan ini terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Istana Negara. Mereka turut dibantu pasukan Telekom Malaysia Reaching Out Volunteers, TM Rover, kaki tangan Jabatan Bomba dan Penyelamat, pasukan mencari dan penyelamat khas Malaysia SMART serta Ibu Pejabat Polis Daerah Baling. Kerja pembersihan diketuai Juru Iring Tentera Laut kepada Yang di-Pertuan Agong, Laksamana Pertama Datuk Syahrul Musyaim yang turut menyampaikan sumbangan daripada Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa. Bantuan meliputi baju seragam sekolah, alat tulis dan kasut sekolah kepada 396 pelajar. Pasukan TM Rovers pula menyampaikan sumbangan barangan elektrik kepada pemilik rumah yang terjejas banjir dan mesin penyembur air untuk sekolah. Pasukan bantuan bencana Istana Negara ditubuhkan atas cetusan idea Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan tujuan menghulurkan bantuan dan sumbangan kepada mangsa yang terjejas akibat bencana. Perbadanan Perpustakaan Awam Johor PPAJ berjaya menarik purata lebih 40,000 pengunjung setiap bulan. Pengarahnya, Ungku Nur Akmal Ungku Sulaiman berkata, kejayaan ini hasil usaha mereka mentransformasikan PPAJ bukan sahaja sebagai pusat rujukan buku, malah menjadi tempat rujukan bidang sains. Bangunan 3 tingkat ini dibangunkan di atas tapak seluas 2.66 ekar dengan keluasan lantai 45,000 kaki persegi. Perpustakaan ini menyediakan 450 tempat duduk yang dibahagikan kepada ruang bacaan ringan, remaja, dewasa dan kanak-kanak. Pada masa ini, terdapat lebih 100,000 buah naskah buku membabitkan koleksi dewasa 60%, manakala 40% lagi koleksi kanak-kanak dan remaja. Menurut Ungku Nur Akmal, seramai 1,500 pelajar sekolah termasuk ibu bapa hadir setiap hari selepas pandemik COVID-19. Paling menarik perhatian ialah pusat Petrosains yang diwujudkan dengan kerjasama Petronas. Merupakan perpustakaan yang pertamalah bekerjasama dengan Petrosains untuk beri perkhidmatan on mathematics and science kepada kanak-kanak. Dan keduanya, kita ada Maker Studio. Ini pun kita punya kerjasama dengan Petrosains, yang mana dalam ni very interesting. Dalam ni semua apa yang kanak-kanak belajar di sekolah, hands on-nya akan ada dalam perpustakaan. Jadi di penghujungnya nanti bila kanak-kanak ni keluar daripada Maker Studio, mereka akan ada sedikit ilmu tentang apa yang mereka belajar di sekolah. Pusat Petrosains ini dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 5.30 petang. Antara aktiviti yang disediakan di Makir Studio dan Petrosains PlaySmart ialah drone simulation, robotic line tracer, 3D printer dan paper cup circuit. Saya akan baca buku dalam 4 atau 5 buku saya akan isi dekat nilam ataupun dekat buku. Balik tu saya akan terus isilah. Balik kan nanti saya berehat. Saya teruslah isi nilam. Lepas tu buat kerja sekolah. Saya suka pergi library ni sebab saya boleh dapat ilmu. Lepas tu boleh isi masa lapang. Lagi satu best sebab ada banyak aktiviti kat sini. Selain daripada itu, perkhidmatan online Public Access Catalog OPAC disediakan bagi memudahkan pengguna mencari bahan bacaan dan rujukan. Turut disediakan bilik khas untuk mempelajari Al-Quran melalui penggunaan digital Quran.
Bertemu kembali. Program Peranti Siswa Keluarga Malaysia Fasa Kedua akan dibuka mulai 1 Ogos hingga 30 September dan diperluaskan kepada penuntut di Institut Pendidikan Guru IPG serta siswa-siswi di Kolej Matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, pelajar daripada keluarga B40 dengan pendapatan isi rumah di bawah RM4,850 sebulan layak mengemukakan permohonan. Penyampaian peranti bagi fasa kedua dijangka dapat dilakukan sebaik saja proses permohonan fasa 2 ditutup, iaitu kira-kira pada bulan Oktober yang akan datang. Tan Sri Anwar berkata bagi program Peranti Siswa Keluarga Malaysia fasa pertama, hampir 100,000 permohonan sedang diproses dengan penyampaian peranti akan dilaksanakan pada bulan depan. Katanya tarikh penyampaian peranti di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS turut dirunding bersama pihak universiti. Mengulas mengenai beberapa laporan yang cuba menimbulkan keraguan terhadap komitmen kerajaan berhubung pelaksanaan program Peranti Siswa Keluarga Malaysia, beliau menegaskan program berkenaan yang bertujuan membantu pelajar di IPTA dan IPTS masih diteruskan. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP di Johor memperkenalkan kebun komuniti bagi membantu menangani kenaikan kos sara hidup. Projek dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia UTM itu mula diperkenalkan 3 tahun lalu dan berjaya meraih pelbagai anugerah tempatan dan di peringkat antarabangsa. Lebih 20 penduduk Pangsapuri sekitar Iskandar Puteri dipilih menyertai projek perintis ini dengan menanam lebih 10 jenis sayur-sayuran melalui kaedah organik termasuk cili dan kacang panjang. Hasil tanaman dijual kepada penduduk setempat. Pokok ada 500 pokok. Okey. 500 pokok. Dijual harga macam mana tu? Harga kami buka jual sekilo RM20. RM20. Sama dengan pasaran luar lah. Ya, sama pasaran luar. Dan kami juga jual bukan kata mengikut luaran sangat maksudnya kami bukan nak mencari keuntungan yang kami untuk membantu komuniti sebenarnya. Katanya, pakar dari UTM turut membantu menghasilkan baja organik menerusi bantuan geran dari MBIP. 10 kaki tangan UTM turut turun padang membantu penduduk menjayakan kebun komuniti ini. Baja kompos ataupun baja organik, so mungkin dengan teknik yang lama konvensional, so mungkin mereka hanya memerlukan masa yang lama untuk mendapat hasil tanaman tersebut, tetapi dengan kepakaran yang kita ada, kita bantu. So kita contohnya baja organik itu kita perkenalkan melalui tim Dr. Husalina dan Dr. Alina berkaitan dengan tumbler di mana kita gabungkan elemen bahan basah dan bahan kering. Sebelum ini, kaedah menghasilkan baja secara tradisional mengambil masa 3 minggu. Namun melalui inovasi yang diperkenalkan UTM, baja kompos mampu dihasilkan dalam tempoh masa seminggu. Projek kebun komuniti bermula pada November 2019 dengan bengkel kompos dan membina 20 batas menggunakan teknik organik. Projek di Kenari ini merupakan usaha sama di antara MBIP, Universiti Teknologi Malaysia, komuniti Kenari sendiri, pihak daripada IRDA, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, SWM Environment dan ramai lagi lah sebenarnya. MBIP diberikan mandat supaya membantu komuniti untuk buat projek berkaitan dengan masyarakat rendah karbon. So apa yang kita buat first adalah kita buat engagement, kesedaran berkaitan dengan kompos. Seterusnya kita set up kebun komuniti organik. Antara anugerah yang berjaya diraih, winner for Commonwealth Association of Planners CAP Award 2021 dan tempat kedua anugerah Kejiranan Hijau 2020.
Baik, kisah berikut wajar dijadikan inspirasi. Seorang warga emas membuktikan usia bukan penghalang untuk mencapai kejayaan selepas dia berjaya meraih ijazah sarjana pada usia 98 tahun. Ini bukan kali pertama Giuseppe Paterno muncul graduan paling tua di Itali. Pada Julai 2020, dia berjaya meraih ijazah sarjana muda sejarah dan falsafah di University of Palermo ketika berusia 96 tahun. Semangat yang tinggi untuk meneruskan pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang sama nyata membuahkan hasil. Bukan sahaja berjaya menamatkan pengajian, warga emas ini juga muncul penuntut terbaik. Dilahirkan pada 1923, Paterno pernah berdepan pelbagai ujian getir hidup, kemiskinan sewaktu kecil dan peperangan yang menghalang beliau untuk meneruskan pengajian. Pada usia 20 tahun, beliau menyertai tentera laut ketika Perang Dunia Kedua dan kemudian bekerja di landasan kereta api. Namun kecintaannya kepada ilmu tidak pernah pudar apabila mendaftar di universiti pada usia 90-an. Ketika ditanya apa lagi yang ingin dilakukannya, Paterno menjawab dia berhasrat menulis sebuah novel menggunakan mesin type pemberian ibunya yang digunakan sejak tahun 1984. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran kes coronavirus meningkat 3 kali ganda di seluruh Eropah sepanjang 6 minggu lalu. Peningkatan itu disokong oleh varian baru COVID-19. Yang pasti jumlah itu adalah hampir separuh daripada kes baru COVID-19 yang dicatatkan di seluruh dunia. Kadar kemasukan ke hospital meningkat sekali ganda. Dan meskipun varian baru COVID-19 menghasilkan simptom yang lebih ringan berbanding pendahulu mereka, Alpha dan Delta, kebimbangan masih meningkat berhubung pertambahan kes berpunca daripada varian itu. They're highly transmissible. This is one of their defining characteristics. They're highly transmissible and they're also able to evade the immune responses we already have, whether it's due to the vaccines or to our exposure to previous variants. Tambah membimbangkan apabila WHO turut mengeluarkan amaran bahawa pesakit berdepan kemungkinan dijangkiti long COVID jika kerap menerima jangkitan. Hampir 3 juta kes baru coronavirus dicatatkan di 53 buah negara di Eropah dengan kadar kematian adalah kira-kira 3,000 kes setiap minggu. Di seluruh dunia, kes COVID-19 turut dicatatkan meningkat sejak 5 minggu lalu dan turut membabitkan negara-negara yang kembali menganjurkan saringan COVID-19. Bagi meredakan perkembangan itu, WHO turut menggesa supaya mereka yang layak segera mengambil vaksin penggalak kedua. Pemakaian pelitup muka khususnya di tempat-tempat tertutup masih digalakkan. Peluang untuk mengesan kanser semasa di peringkat awal kini semakin cerah. Pakar yakin jika kajian itu berjaya, peluang untuk pesakit hidup lebih lama adalah tinggi. Mengikut laporan, sampel terakhir bagi kajian itu sudah pun dimulakan di United Kingdom sejak Sabtu lalu. Puluhan ribu penduduk mengambil bahagian. Kajian mengambil masa selama 3 tahun dan boleh membantu mengubah cara kanser dikesan. Salah seorang mereka adalah jururawat Demi Adeloy yang kehilangan ibunya 3 bulan selepas dia dikesan mengidap kanser pankreas. It was heartbreaking for us and it so much affected me because I know that if this cancer has been detected early, she could still be with us. Kajian bertujuan mencari perubahan pada DNA dan boleh menunjukkan tempat sebenar di dalam badan di mana kanser itu tumbuh. Doing huge studies like this does create some strains on the system. Actually, in the long term, it would make life easier and make it easier for the NHS to cope with the burdens that are on it. Seramai lebih 140,000 orang telah diuji setakat ini. Kesemua mereka berusia antara 50 hingga 77 tahun. Laporan sukan. Sukan Asia ke-19 yang dijadualkan berlangsung di Hangzhou, China ditunda ke tarikh baru iaitu dari 23 September hingga 8 Oktober 2023. Mengikut jadual asal, tamasya itu akan berlangsung dari 10 hingga 25 September ini. Nama tamasya itu kekal sebagai Sukan Asia ke-19 2022 Hangzhou. Ia dipercayai susulan peningkatan semula kes COVID-19 di China.
Dan meskipun Majlis Olimpik Asia OCA mengadakan beberapa siri perbincangan dengan pihak penganjur, penundaan itu masih tidak dapat dielakkan. Tambah OCA lagi, langkah penundaan itu dapat memastikan penganjuran tamasya itu tidak mempunyai konflik dengan acara sukan antarabangsa yang lain. Liga Malaysia Liga Super, Sabah merapatkan kedudukan kepada beza 1 mata dengan pasukan pendahulu Liga Johor Darul Takzim JDT. Menentang Terengganu, Sabah menang 2-1. Saingan sengit sebaik permainan bermula, tandukan Taiki Kagayama untuk Sabah tersasar. Giliran pasukan pelawat, Terengganu memperoleh peluang menggasak. Keadaan segera berubah. Disusuli gol menerusi pemain tengah dari Filipina, Manuel Ott, Terengganu pertama memecah kebuntuan gol. Berpunca satu sepakan sudut dan tandukan oleh pemain import dari Korea Selatan, Park Tae-soo, Sabah menyamakan kedudukan. Sabah mula lega apabila Tae-soo sekali lagi menggunakan kepalanya bagi membolosi gawang Terengganu. Kedudukan kekal sehingga tamat permainan. Sabah menang 2-1. Festival Lumba Lembu menandakan permulaan musim monsun di India mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazlan Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.